Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Okey, Alhamdulillah pada malam ini, pada hari Khamis, tepat pada jam 10.03 malam, Alhamdulillah diizinkan untuk melakukan kali yang keempat live di Facebook Live. Alhamdulillah. So dengan tajuk iaitu 4 golongan yang menjauhkan kita daripada kejayaan dan kebahagiaan. Okay, so yang belum mengenali diri saya Raja Syafiq, Risk Planner anda. Kepakaran saya adalah dalam membantu anda untuk mengurus risiko-risiko yang berkaitan dengan kewangan supaya anda jauh dan tidak ke kancah financial disaster. Okey. Terima kasih. Thank you very much yang join live bersama saya, Tuan Muhammad Najmi Wahid. Assalamualaikum Tuan. Okey, kenapa saya nak share topik pada malam ini adalah disebabkan saya nak kita semua dapat cepatkan kejayaan yang datang pada kita dan cepatkan kebahagiaan tu datang pada kita. Okey, dia bukan soal impian ataupun apa yang kita impikan tercapai, tetapi apabila impian kita tercapai dan kemungkinan besar insya-Allah impian orang lain turut tercapai, iaitu impian ibu bapa, impian adik-beradik, impian untuk memberi manfaat pada ummah dan sebagainya, insya-Allah tercapai. Okey. So untuk tajuk pada malam ini, 4 golongan yang perlu kita avoid ataupun kita perlu menjauhkan. Dia bukan soal saya bukan nak bercerita tentang negatif pada malam ni, iaitu kita perlu menjauhkan daripada orang yang orang yang kita rapat ataupun orang yang kita kenal, bukan, tapi disebabkan dia berkait rapat dengan rezeki. Apabila kita terlalu orang cakap terlalu kontak rapat ataupun memang kita memang terus, maksudnya memang kita betul-betul 24 hours berada dengan 4 golongan ni. So dia akan drag ataupun dia akan drag kita punya energy, and then dia akan menjauhkan kita dengan rezeki. Okay, terima kasih pada yang thank you very much yang join live. Tuan Syamsul Saleh, ya Allah, ini antara idola saya, di mana beliau debaters agak terkenal pada ketika dahulu. Okey, Tuan Tuan Fakri Jamil, terima kasih kerana menonton live pada malam ni. Okey. So apabila dia berkait rapat dengan rezeki, dia satu konsep rezeki lah yang saya nak ceritakan. Dia rezeki ni dia seperti saya ambil satu analogi semut. Di mana kalau tuan dan puan ada berada di rumah ataupun berada di mana-mana sahaja, tuan ini satu analogi. Try anda semua cari semut. Okey, so apabila kita cari semut, dia agak sukar sebenarnya, betul atau betul? Kita agak sukar sebab apa? Sebab kita nak mencari semut. Tambah-tambah kalau kita berada dalam rumah yang serba-serbi mewah, yang bersih, so agak sukar untuk kita mencari semut. Tetapi konsep rezeki sama juga dengan konsep rezeki, kita susah dapat rezeki ataupun rezeki untuk datang pada kita kalau kita berada dalam 4 golongan ini. So kalau analogi semut tadi, apabila kita menjemput semut, iaitu dengan kita letak 1 ataupun 2 sudu gula, insya-Allah semut tu akan datang. Okey, terima kasih Abang Samsul Saleh, terima kasih.
So saya agak teruja sebabkan banyak banyak saya belajar daripada sudut pandang, daripada saya turut terinspirasi bukan pada malam ni tapi sudah lama dengan Abang Samsul Saleh, kerana beliau menginspirasi saya untuk memberi manfaat kepada kepada masyarakat, memberi manfaat kepada orang lain, walaupun beliau menekankan sampailah manfaat tu walaupun satu ayat. So saya mengambil challenge pada tahun 2021 untuk memberi, give back kepada kawan-kawan seperjuangan di media sosial melalui Facebook Live. So alhamdulillah, okay. So untuk sebelum saya nak cerita golongan pertama, okay, terima kasih Kembara Sepi Tuan Nick malah sempat join live pada malam ni. Okay, golongan yang pertama yang perlu kita avoid ataupun kita perlu menjauhkan, dia bukan soal untuk kita putuskan silaturahim, tetapi kita perlu aware ataupun kita perlu ada satu mindset yang bila kita bercampur dengan 4 golongan ni, insya-Allah kita turut bersama mereka. So bila kita bersama mereka, dia akan menyekat rezeki dan dia akan menyekat kejayaan dan kebahagiaan kita. So kita nak boleh keep in touch dengan mereka untuk bertanya khabar, tetapi tidak untuk 24 hours ada dengan mereka dan spend masa. Memang mental, emosi semua akan drag kalau kita berada dalam 4 golongan. Okey, golongan pertama adalah golongan orang yang suka mengeluh. Okey, lagi sekali saya ulang, adalah golongan yang pertama adalah golongan orang yang suka mengeluh. Okey, sebab apa? Sebab orang yang suka mengeluh, dia akan dia akan jauhkan rezeki kita dan impian kita. Sebagai contoh, saya ambil golongan pertama, orang yang suka mengeluh. Kalau kita biasanya di rakyat Malaysia biasanya akan mengalami masalah ketidaklancaran elektrik di rumah. Sebagai contoh, disebabkan blackout, disebabkan masalah teknikal, TMB whatsoever. So kita akan cepat mengeluh. Kita akan bagi tahu yang kenapa panas kan, kenapa TMB ni buat kerja macam tu whatsoever. So kita cepat mengeluh. Kita akan ialah yang suka mengeluh, kita akan bagi tahu kita tak dapat buat kerja disebabkan kita tak ada laptop, MacBook. So kita tak datang kerja disebabkan hujan pada pagi tadi, hujan lebat. So kita memang mengeluh dengan keadaan ataupun kita mengeluh dengan environment sekitar kita. So kalau boleh kita perlu avoid untuk berada dalam circle di golongan yang pertama tadi, iaitu orang yang suka mengeluh. Sebab apa? Dia akan drag kita punya energy. Sebab apa? Yang semalam dia ada hubung kait dengan live semalam, iaitu apabila kita letakkan attention ataupun fokus kita, dia akan relate kepada connection. So apabila dia relate kepada connection, dia akan relate kepada energy. So energy akan drag kepada tindakan. So apabila kita berada pada golongan yang pertama, iaitu orang yang suka mengeluh, insya-Allah kita akan turut serta mengeluh. That's why saya mewajibkan supaya kita aware ataupun kita take note back in our mind untuk kita kalau boleh cuba elakkan berada dalam circle orang yang suka mengeluh. Okay. So terima kasih yang join live, Tuan Habib Hassan, Tuan Sam, terima kasih. So ada soalan yang saya dapat, macam mana kalau kita yang mengeluh? Itu satu satu soalan yang saya dapat dulu kan. Macam mana kalau kita sendiri yang mengeluh? Betul. So apabila kita sendiri yang mengeluh, kita kena just stop it ataupun cut off terus dengan diri kita sendiri kan. Kalau boleh
pergi dekat bangunan yang 40 tingkat, naik tingkat atas sekali and then terjun. Kan, terjun. Sorry, gurau je. Gurau je. So, apabila kita sendiri yang mengeluh, kan, sebab itu adalah saya pada ketika dulu mengeluh, dan saya akan cerita apakah kesinambungan poin tadi terjadi pada diri saya sendiri. Kan, saya akan cerita pada selepas poin keempat. Nanti saya akan cerita yang relate pada diri saya sendiri. Okay. So, kalau kita sendiri yang mengeluh, kita perlu cut off serta-merta. Sebab apa? Dia akan drag kita punya energy. Kita akan menjauhkan rezeki datang pada kita. So, kita akan melambatkan kejayaan dan kekayaan, kebahagiaan. Kan? Okay. So, kita melambatkan proses tu. Okay, alright. So, setakat ni clear ataupun clear, faham atau faham? Okay, boleh kalau yang faham boleh komen faham. Terima kasih yang join live, Tuan Gobek, Abang Gobek, Al-Zuraiha Abdul Aziz Hatta Alim. Terima kasih kerana bersama saya pada live malam ini. Okay, golongan kedua adalah golongan yang selalu menyalahi orang lain. Okay, saya ulang. Golongan yang kedua adalah golongan orang yang selalu menyalahi orang lain. Okey. Sebagai contoh, apabila golongan yang kedua ni, saya ambil sebagai contoh, apabila dia tak berjaya mendapat kecemerlangan dalam SPM. Okey, dia tidak berjaya mendapat kejayaan dalam SPM, iaitu 8A1 whatsoever. Dia tak berjaya untuk meneruskan ke universiti untuk mengambil diploma ataupun degree. So, dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan salahkan, ini salah cikgu saya. Sebab apa? Sebab tak ajar saya dengan baik. Ini salah cikgu saya sebab apa, tak marah saya dahulu. Ini salah dia akan salahkan guru besar sekolah menengah dia. Sebab apa? Sebab sekian. So, dia akan akan salahkan, blaming orang lain. So, untuk kita berjaya, actually sebenarnya kita perlu stop blaming games. So, kita implement kita stop blaming game. We are not playing blaming games. We are playing maturity. Maksudnya kita playing maturity punya game lah. Maksudnya kita professional, yang salah kita betulkan. So, kita look at act ourselves untuk kita mirroring apa yang salah dekat kita, yang orang lain tegur, kita perlu betulkan. Okay, alright. So, banyaklah kalau yang berlaku pada bisnes. Kalau bisnes dia tidak menjadi, bisnes dia dia buat 8 bisnes. Bisnes yang pertama gagal, bisnes yang kedua gagal, yang ketiga gagal. So, dia akan keep blaming itu adalah salah partner dia. Dia salahkan sebab orang Malaysia, rakyat Malaysia tak beli produk dia. Dia salahkan whatsoever, dia akan keep menyalahi orang lain. Okay, itu golongan kedua yang you perlu avoid untuk ada dalam circle tersebut. Okay. So, untuk golongan yang ketiga, okay, jelas setakat ni. Terima kasih Rose Putih kerana bersama saya pada malam ni. Okay, untuk golongan yang ketiga, golongan ketiga adalah golongan yang di mana orang yang suka membenci orang lain. Okay, saya ulang. Untuk golongan ketiga adalah golongan yang di mana orang yang suka membenci orang lain. Alright. Sebab rata-rata untuk kita melihat kejayaan seseorang, kalau kita tengok melihat kepada kejayaan Jack Ma ataupun melihat kepada kejayaan Tan Sri Said Mutabakhori semua, kan, dia mengamalkan satu amalan, kan, beberapa amalan yang termasuk dia beritahu stop untuk kita membenci orang lain. Sebab apa? Sebab apabila diri kita likely yang kita selalu membenci orang lain disebabkan itu, disebabkan ini,
So benda tu akan menjauhkan kita punya rezeki datang pada kita, dan kita menjauhkan kebahagiaan untuk terlahir dari dalam. So kena ingat, sebab terbesar untuk kita avoid daripada golongan 4 golongan tadi adalah 4 golongan ini, supaya kita jauh daripada malapetaka ataupun musibah yang berlaku. So dia akan jauhkan rezeki, dia akan jauhkan kebahagiaan, dia akan jauhkan kita daripada ketenangan. So please avoid daripada 4 golongan tersebut. Okay, so terbaik tuan, terima kasih. Abang Samsul Saleh sempat menulis nota. Okay, terima kasih, betul. 1 golongan yang suka mengeluh, 2 golongan yang suka menyalah, betul. Okay, terima kasih. Muhammad Hanif, Assalamualaikum Tuan Hanif. Okay, sebab satu contoh yang saya nak relate kepada golongan yang ketiga, iaitu golongan yang orang yang suka membenci orang lain. Dia kisah ni adalah kisah Saidina Abu Bakar, saya tak silap. Saidina Abu Bakar, di mana beliau berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Saidina Rasulullah, isteri Nabi. So dia jumpa Sayyidatina Aisyah, dia beritahu yang apa lagi yang aku tak buat. Yang maksudnya dia tanya apa lagi yang dia tertinggal, amalan ataupun apa yang dia tertinggal dalam hidup dia yang dia perlu buat sama dengan macam apa yang Nabi buat. Apa yang dia maksudnya dia nak follow 100% apa yang Nabi buat, dia buat. So dia tanya apa yang amalan ataupun perkara yang dia tertinggal buat. So Sayyidatina Aisyah berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu telah melakukan semua perkara yang Nabi buat, Sayyidina Rasulullah buat. Tetapi kamu tertinggal satu je benda. Jadi ketika itu Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, apakah perkara itu? Dia cakap, Sayyidina Rasulullah bagi tahu setiap hari Sayyidina Rasulullah tidak miss untuk pergi ke hujung pekan. Saya rasa, kalau correct me if I wrong, kisah ni. So dia pergi ke hujung bandar satu pekan, dan dia berjumpa seorang lelaki buta, iaitu lelaki Yahudi yang buta. Okey. Terima kasih Tuan Hasmida. Puan Hasmida, sorry. Maiden Hasmida, merupakan lecturer saya di UiTM Dungun. Terima kasih Puan kerana bersama pada malam ni. So banyak pengorbanan dan jasa beliau. Terima kasih Puan. Terima kasih Madam Hasmida. Okay, so saya continue. So amalan dia adalah dia Sayyidatina Aisyah bagi tahu yang Sayyidina Rasulullah pergi ke hujung pekan atau bandar, dia berjumpa seorang lelaki Yahudi buta, and then dia menyuapkan makanan. Okay, so lantas Sayyidina Rasulullah pada keesokan hari, so lantas dengan cepatnya, cepat, mesra dan betul. Itu tagline PDRM kan. Ni dia cepat lah, maksudnya dia bertindak cepat. Dia pergi mencari lelaki Yahudi buta tadi. So dia pergi, dia pun menyuap makanan lah. Dia menyuap makanan. Dia suap nasi lah, bagi contoh dia suap nasi. Okey. Bila dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First time join live Syafiq ni. Terima kasih Puan Nurul Hanum Hazwadillah Muhammad Ghazali. Dan terima kasih yang lain, Muhammad Azriza, Farah Syazana. Okey, ini antara otak-otai di UiTM Dungun lah, Farah Syazana. Betul lah? Ke saya tersilap orang? Okey. So continue pada cerita tadi. So bila dia jumpa lelaki lelaki buta, iaitu lelaki Yahudi tadi, dia menyuapkan nasi. Ketika dia menyuapkan makanan lah, kita ambil makanan, saya tak ingat dia suap nasi ataupun dia suap roti, saya tak ingat. So dia suap makanan. Ketika dia menyuap makanan tu, lelaki buta tadi berkata berbentuk makian.
kan, dia memaki Sayyidina Rasulullah. Dia maki, dia bagi tahu Sayyidina Rasulullah sekian kan. Dia bagi tahu Sayyidina Rasulullah, dia berbentuk makian yang super lah. Maksudnya makian yang very very fantastic, lava kan. Memang teruk gila dia maki kan. Memang maki tu tahap kalau cancer stage 4, dia stage 5. Dia stage 5 babe. So memang teruk dia maki, dia hamun. Tapi Sayyidina Abu Bakar just suap saja, suap. Lepas tu sampai satu ketika lelaki tua berkata, siapa dirimu wahai saudara? So Sayyidina Abu Bakar bagi tahulah yang dia adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia bagi tahu yang dia adalah Abu Bakar. Dia pun cakap lelaki Yahudi itu berkata yang aku tidak mengenalimu sebab orang yang menyuapku sebelum ini bukan kamu, kan, ada orang lain. So Sayyidina Abu Bakar pun berkata balik, dia bagi tahu yang betul, kan, benar sekali wahai pakcik pakcik tua yang Yahudi tadi. Dia berkata balik, dia bagi tahu yang benar, yang menyuap dia tanya macam ni, benar, dan macam mana kamu tahu yang bukan lelaki bukan lelaki yang kebiasaannya suap makanan tu. Macam mana kamu tahu lah, maksudnya dia lebih kurang macam mana kamu tahu wahai lelaki. So dia bagi pakcik tua yang buta tadi, dia beritahu, kamu menyuap aku, kan, dengan maksudnya dia suap, dia suap directly. Maksudnya kalau nasi tu dia suap directly, tetapi lelaki yang sebelum ni dia kunyah dahulu makanan tu, and then dia bagi makanan tu. So makanan tu lembut. That's why lelaki buta tu tahu yang Sayyidina Abu Bakar adalah bukannya lelaki sebelum itu. So apabila dia dapat jawapan tu, Sayyidina Abu Bakar bagi tahu yang benar, lelaki yang kamu memaki hamun tadi, lelaki yang kamu marah, lelaki yang kamu benci tadi adalah Sayyidina Rasulullah, kan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apabila lelaki buta tadi dengar, dan lelaki buta adalah Yahudi, so apabila dia mendengar je yang menyuap makanan kepada dia sebelum ni, iaitu Sayyidina Rasulullah, so dia terus memeluk Islam. Okay, so the moral story, kan, yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah adalah jangan membenci seseorang ataupun jangan membenci orang lain walaupun dia sentiasa membencimu. Sebab apa? Boleh jadi perkara yang kita benci itu adalah baik untuk kita, dan sebaliknya, perkara yang kita suka boleh jadi benda tu adalah perkara yang buruk untuk kita. Okay, terima kasih yang join live, Tuan Mawardi, Puan Azila Lela, Tuan Syakir Othman. Sekejap saya baca komen sikit sebelum masuk kepada golongan yang keempat. Tuan Syafiq Amru Ma'ruf, benar Tuan. Okay, so setakat ni jelas faham atau faham? Boleh, kalau faham boleh komen faham, supaya saya take note yang anda semua tuan dan puan faham poin yang saya cerita. Okay, so seterusnya, poin yang terakhir adalah, sebelum saya masuk cerita saya, sebab saya ada bagi tahu tadi adalah saya boleh rumuskan keempat-empat poin tadi, kan, yang related dengan kisah saya sendiri yang saya lalui ketika berada di UiTM Dungun. Okey,
Puan Azila Lela. Salam Tuan, akak kenal awak dulu masa datang dekat Shell. Oh ya, akak boleh tahu Shell mana tu? Okay. So ketika tu saya sebagai trainer Shell yang kena visit kena visit di Shell Shell station lah. Sangat jelas. Thank you Madam Hasmida. Semoga Madam sihat-sihat selalu dan dijauhkan daripada coronavirus. So bukan Madam seorang semua. So saya doakan kita semua dijauhkan daripada 4 golongan ini dan dijauhkan dengan coronavirus. So insyaAllah Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi, insyaAllah. Okay, so saya masuk kepada golongan yang keempat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, golongan keempat adalah golongan di mana orang yang cepat bersangka buruk. Okay, lagi sekali saya ulang. Golongan keempat adalah golongan di mana orang yang cepat bersangka buruk. Okay, golongan yang keempat ni kita perlu avoid ataupun kita perlu jauhkan, kan? Tak ada masalah untuk kita nak contact, kita nak bertanya khabar ataupun kita nak bersilaturahim, itu tak ada masalah. Saya tak berpendapat supaya anda putuskan silaturahim ataupun tidak, bukan. Kita perlu drag, kan? Kita perlu drag sikit daripada kita rapat 24 hours untuk kita menjaga circle kita. Sebab apa? Kalau kita menjaga circle kita ataupun kita bertemu dengan orang yang betul, insyaAllah kita akan betul. So relate pada live pada malam tadi, di mana intention dia akan drag kepada connection. So connection dia create kepada energy. So energy dia akan create pada tindakan. Okay. So untuk golongan keempat adalah golongan orang yang cepat bersangka buruk, iaitu kalau banyak contoh yang berlaku kalau kita boleh ambil, kan, benda yang tak jadi lagi tapi kita dah bersangka buruk, yang mana benda ni akan gagal, benda ni akan tak jadi, benda ni macam-macam, kan, macam-macam dia akan bersangka buruk. Dan yang teruk sekali, selepas dia bersangka buruk dengan mungkin dengan orang sekeliling, dan dia bersangka buruk dengan yang kedua, dia akan bersangka buruk dengan environment dia, persekitaran, dan yang paling the worst tuan-puan, dia akan bersangka buruk dengan Tuhan. Masya Allah. Yang paling teruk adalah dia akan bersangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Okay. So bukan ceramah PU Syafiq, bukan, Dai Syafiq pun bukan. Saya adalah insan biasa yang berpegang kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. So sebab saya berpegang kepada satu prinsip yang di mana saya tak ingat prinsip ni saya dapat daripada ayahanda Datuk Roslan, rasanya Datuk Roslan Abah Hamid, antara guru saya. So dia berkata hidup kita ibarat seperti kita baling bola pada dinding. Okay, dinding. Okay, contoh ibarat dinding. So kita baling bola dekat dinding. Kalau balingan bola kita bola yang berwarna putih, so putih yang akan datang pada kita. So kalau kita baling bola berwarna hitam, insya-Allah hitam tu akan datang pada kita. So moral kat sini, prinsip tu saya pegang sampai sekarang, di mana once kita memberi manfaat, insya-Allah manfaat tu akan kita akan gebet balik. Dan mungkin kalau manfaat yang kita nak tak dapat, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang lebih besar. Itu mungkin kesenangan di alam barzah, diangkatkan darjat kita pada makom-makom, ataupun akan dimasukkan di dalam syurga Firdaus bersama para syuhada, para nabi dan para rasul, insya-Allah. So berbalik kepada, terima kasih yang join live, Tuan Nazlan, ini sahabat seperjuangan saya. Okey, terima kasih puan, madam, terima kasih madam Hasmida.
Okay, so di mana bila empat golongan ni kita avoid, insyaAllah kita akan capai apa yang kita nak capai dalam hidup kita, dan kita akan mendekatkan kejayaan. Kita akan mendekatkan kejayaan, satu. Yang kedua, kita akan mendekatkan kebahagiaan dari dalam. Kebahagiaan, kita akan rasa tenang, kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan, plus dengan keharmonian dan whatsoever lah, maksudnya and so on. InsyaAllah kita akan dekatkan dengan perkara-perkara yang tersebut. So okay, long story short, so kita dah berada pada, tidaklah penghujung live, berada pada sebab dah mengambil masa live selama around 30 minit. So mungkin saya pun tak lama untuk live pada malam ni, sebab saya tak nak mengganggu kan, tak nak mengganggu ada golongan yang kelima mungkin yang ingin ingin membaca Yasin bersama isteri. Gurau aja. Itu bukan golongan kelima. Gurau saja. Okay, so saya tak drag masa yang panjang untuk live pada malam ni, sebab ada mungkin certain tuan dan puan perlu istirahat kan, perlu berehat dengan awal supaya boleh bangun awal, so on. Mungkin ada yang perlukan settlekan kerja semua, so saya tak drag masa lama, dan saya pun perlu settlekan some dokumen. Okay, so apabila saya dah simpulkan keempat poin ataupun empat golongan tadi, so benda ni relate kepada saya ketika kejadian tu berlaku pada 2010. Allahumma salli selamat. Saya tak ingat ketika tu diploma di UiTM Lungun. Okey, yang mengenali saya di UiTM, insya-Allah dia akan kenal kan. Saya jurusan diploma in banking. Madam Asmida antara lecturer di fakulti business management, business management, betul. Okey, terima kasih yang baru join. Muhammad Fikri Muhammad baru masuk, tak ada masalah. Tuan Muhammad Azrin Yahya, cute, masya-Allah. Saya terpalit sama dengan kecutan Tuan Azrin. Yin Tengku Muhammad Fizi, terima kasih. So pada tahun 2010, betul. Okey, betul 2010. Ketika itu diploma pada tahun 2010. Ni saya cerita yang related dengan empat poin tadi. So saya relate apa yang berlaku pada saya sendiri. Pada ketika diploma, di dalam, siapa yang tahu, di dalam kampus UiTM Lungun, daripada bangunan yang tempat bangunan kelas lecture yang kita nak belajar tu, bangunan tu daripada bangunan nak ke hostel ataupun asrama. Time tu asrama, saya tengok college, ya Allah, college apa college saya tak ingat, tak kisahlah college apa pun. So dia memakan masa 30 minit tuan-tuan untuk berjalan daripada kelas ke hostel ataupun ke asrama, memakan masa 30 minit tuan-tuan. So agak lama. Dan pada semester 1 memang time tu memang saya dah pasrah lah kan, sebab kita bukan asal daripada anak menteri tak. Saya tak dilahirkan daripada golongan anak datuk, datin ataupun tun, tak. So betul, College Tango, terima kasih. Dan di Kuala Tenggol, so daripada Kuala Tenggol untuk ke kelas memakan masa 30 minit berjalan kaki. So kalau yang berjalan laju tu mungkin 20 minit.
So nak kena bangun awal whatsoever lah, kena susun masa tu, kena bangun awal, mandi awal and so on. So dia nak dijadikan cerita semasa berjalan kaki daripada kelas, habis kelas berjalan kaki balik ke college. Ketika tu ke college Tenggol. Saya pun melihat pelajar-pelajar lain menaiki motosikal, menaiki kereta. Ketika itu kereta yang famous, kereta Proton, Satranio, Myvi ketika itu. So saya beranggapan yang kenapa mereka naik kereta sedangkan saya berjalan kaki, kan? Ketika tu start saya mengeluh. Ni saya nak cerita saya sendiri ya. Ini pengalaman saya sendiri. That's why saya kaitkan dengan pengalaman saya huraikan dalam bentuk point, iaitu bentuk tajuk live pada malam ni, iaitu 4 golongan yang perlu kita jauh supaya kita dekat dengan kebahagiaan dan kejayaan. Okay, so ketika itu saya start mengeluh. Saya tak mengeluh yang kenapa aku ditakdirkan berjalan kaki. Okay, dia talk kat situ. Dia setan masuk, kan? Kenapa aku berjalan kaki? Kenapa perlu berjalan kaki, kan? Sebab apa? Kita time tu ada rupa, babe, kan? Handsome tu tidak, tapi manis tu ada. So apabila kita start untuk mengeluh, kita bagi tahu yang apabila berjalan kaki ini letih, kan? Panas, kalau kena hujan, berhujan lebat lah, kan? Berbasah kuyup whatsoever. So ketika tu saya start mengeluh, kan? Mengeluh. Dan yang kedua, saya start untuk blaming, kan? Kenapa aku tak ada motor? Kenapa aku tak ada kereta? Kenapa mak bapak tak bagi kereta untuk pergi ke kelas, kan? Baru ada standard, baru ada kelas, baru ada start. Saya faham ada golongan yang ditadikkan daripada golongan family yang biasa-biasa, medium class, kan? So sebab kat situ kita lacking of bersyukur. Satu point yang saya belajar, kan, the whole of my life, saya banyak berjumpa dengan orang-orang insan-insan hebat. Dia bagi tahu yang kita perlu stop untuk mengeluh, stop untuk menyalahi orang lain, stop untuk membenci, stop untuk bersangka buruk, dan kita start untuk bersyukur, tuan-tuan. Kita start bersyukur. Terima kasih yang baru join live bersama saya, Siti Mastura. Hai. So dibuatkan cerita pada semester 1, apabila saya keep mengeluh, blaming, and then ketika tu ilham datang, saya try bagi attention dekat dalam kepala otak ni. Saya fokus bagi tahu yang stop blaming, kan? Fikir yang baik-baik sahaja. Tu start daripada situ, start daripada semester 2. Nak masuk semester 2 tu, nak masuk semester 2 tu, saya stop blaming, saya stop mengeluh, saya fikir yang baik-baik. Ketika tu datang satu ilham yang mana saya bersangka baik dengan Tuhan, saya bersangka baik dengan dengan takdir, dengan nasib ketika itulah, dengan nasib ketika itu. Sebab kita takdirkan ada dalam family yang biasa-biasa, kan? Ya, kalau mak bapak pun just ada kereta untuk kegunaan satu family. So takkan dia nak bagi kereta yang kegunaan satu family untuk saya seorang, kan? Untuk belajar di UiTM Lungun, untuk ke kelas, kan? Memang never and never akan berlaku benda tu. So time tu saya start clear in my mind. Saya bersyukur, kan? Alhamdulillah, bersyukur boleh juga datang UiTM. Sebab banyak perkara yang miracle sebenarnya sebelum saya masuk UiTM tu. So kalau saya nak cerita, benda tu terlalu panjang. So nak dibuat cerita, maksudnya nak long story short, pada semester 2 tu saya bersyukur, saya keep going. Yang apabila motor lalu je, kan, saya cakap alangkah bestnya boleh naik motor ni, kan? Kereta lalu sebelah kita ni, kita berjalan kaki, kereta lalu sebelah, kita cakap Masya Allah, kan? Kalau boleh naik kereta ataupun kita boleh naik motor, alhamdulillah, bersyukurnya, kan, saya ketika itu. So saya keep fikir yang baik-baik. Sebab apa? Time tu saya fikir apa yang kita fikir, itu yang kita akan dapat.
setiap hari tanpa gagal saya berfikiran, masukkan dalam kepala otak kan, bersyukur Alhamdulillah dapat belajar, dapat berjalan daripada orang lain berjalan dengan tak ada kaki, tak ada tangan, mungkin dengan kursi roda, mungkin tak dapat belajar. So saya bersyukur ketika itu, dan saya keep fikir yang baik-baik. Saya sebut yang baik-baik, saya fikir yang baik-baik, saya rasa yang baik-baik. Sebab apa? Tiga perkara ni akan attract energy yang positif, iaitu apa yang kita sebut, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, benda tu semua adalah doa. So tiga combination ni berada dalam diri saya ketika itu, dan saya tak tahu benda tu. Saya just terilham benda tu, and then saya buat. So apabila motor lalu je, saya cakap yang Allah, alangkah best dapat motor kan. Dan ketika itu saya berimpian, saya meletakkan impian supaya saya dapat memiliki motosikal jenis Honda EX5. Okay. So start itulah saya berimpian yang alangkah bestnya kalau saya dapat naik motor EX5 kan, EX5, Honda EX5. Kalau yang tahu motor tu tahulah. Okay. Dan ketika itu kenapa impian saya at least saya nak naik motor EX5, sebab saya tahu yang motor EX5 tu saya ada satu chance sahaja, iaitu peluang saya itu dengan harapan pakcik saya, bapa saudara saya ataupun panggil apa ni, pakcik betul lah, pakcik, bapa saudara, pakcik. So sebab pakcik saya memiliki motor EX5 ketika itu kan, saya ingat lagi plate beliau DAU 3714 dan stay masih ada sampai sekarang. So saya keep fikir yang alhamdulillah kalau saya dapat naik motor ni Pak Su, saya panggil Pak Su, motor Pak Su apa semua ini kan. So benda tu saya keep fikir yang alhamdulillah, bersyukur kalau saya dapat naik motor tanpa miss. Setiap hari saya berjalan, dan ketika itu saya rasa, saya sebut dan saya fikir. Dan benda tu nak dijadikan cerita. Benda ni memakan masa selama pada semester yang kelima. Yang kelima saya berpindah daripada Kolej Tenggol kepada Kolej Gemia, di mana jaraknya ada penambahan jarak dan penambahan masa, iaitu lebih kurang lagi 10 minit kena tambah berjalan. Lagi jauh lagi jauh. Dan ketika itu pada pendaftaran semester yang kelima, kebetulan pada ketika itu mak dan ayah saya semua satu family bercadang untuk menghantar saya. Sebab apa? Di UiTM Dungun kita ada depan UiTM Dungun ada pantai. So dia agak menarik ketika tu. Kan ada pantai kan, yang kat tengah ada tasik, dan yang kat belakang UiTM ada hutan. So combination 3 kan, pantai, tasik, hutan. So memang very nice UiTM Dungun. So parents saya bercadang untuk menghantar saya kan. So alang-alang untuk bercuti, melihat pantai, makan nasi di tepi pantai semua. So dia ajak pakcik saya, Pak Su dengan Mak Su saya ketika itu kan. Dia ajak. So apabila dia ajak, semua pergi daftar dekat Kolej Gemia tu tuan-tuan. So apabila dia mereka bersama-sama ketika sampai di Kolej Gemia tu kan, settle pendaftaran, letak beg apa semua. So mak saya pun cakap, okey, jom kita pergi makan tepi pantai. Sebab menjadi kebiasaan orang-orang tua dahulu yang diamalkan oleh mak saya juga. Orang dulu dia suka masak. So dia masak pada pagi kan, siap packing letak dalam kereta kan. Sebab untuk ke Dungun lebih kurang dalam 3 jam, lebih kurang 3-4 jam. So dia pagi kan, masak siap-siap, letak dalam kereta semua. So sampai dekat tepi pantai, kita berkelah kan, berkelah. Tapi sebelum tu memang pakcik saya dah aware yang okey, daripada Kolej Gemia ke kelas kan jauh, dan dia lalu dengan kereta tu, dia dimaklum lah, maksudnya dia dimaklumkan oleh saya memang jarak dia memang macam ni. So saya bagi tahu, okey, ni kelas, ni Kolej Gemia, kalau nak lalu kena berjalan kan, bagi masa apa semua.
Biasalah kita explain biasa sebab memang pak cik dengan mak cik saya, Pak Su dengan mak Su saya tak pernah ke UiTM Lungun. So first time, so saya explain lah kat dia, brief kat dia sikit sebanyak. And then ketika berada di pantai, di tepi pantai, menikmati makanan ibu bapa, air tangan mak saya, makan bersama adik-beradik semua, pakcik saya dan makcik saya pun ada, Mak Su dan Pak Su. So selepas makan apa semua, kita berborak apa semua. Dan ketika saya nak basuh tangan, saya tengok last habis makan semua nak basuh tangan, Pak Su saya bagi tahu. Dia bagi tahu dia panggil saya Apik dia panggil Apik, bila lagi balik selepas ni, macam tu lah kan, dalam bahasa Melayu, bila lagi balik lepas ni, gitu. So dia bertanya soalan tu kan. So saya trigger lah, kenapa dia tanya tu, bila lagi balik selepas ni. Mungkin balik cuti semester ataupun balik lagi 2-3 minggu, lebih kurang macam tu lah dia punya soalan. So saya pun bagi tahu yang tak pastilah Pak Su, sebab kena tengok jadual kan, kena tengok jadual. InsyaAllah kalau ada kelapangan boleh balik, Jumaat 1 boleh balik. Lepas tu saya bertanya, kenapa Pak Su kan, kenapa Pak Su? Dan amazingly kan, surprisingly time tu, di mana saya cerita kalau Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi, tuan-tuan dan puan-puan. So surprisingly time tu Pak Su saya bagi tahu tak ada apa-apa, tapi kalau balik nanti pergi ambil motor Pak Su untuk maksudnya ambil motor Pak Su datang ke sini untuk buat belajar lah, maksudnya untuk perjalanan perjalanan daripada kolej ke kelas. Maksud dia nak memudahkan saya pergi kelas ketika tu kan. Selepas saya mendengar perkataan tu kan, statement tu, selepas saya mendengar statement tu, saya dia tak adalah rasa sebab, tapi dia macam speechless kan, speechless sebab saya tak bagi tahu sesiapa sahaja. Saya tak bagi tahu sesiapa sahaja kan, sesiapa sahaja saya tak bagi tahu. Yang itu matlamat saya, yang apabila motor je lalu, saya kata alangkah baiknya kalau boleh naik motor Pak Su kan, bestnya kan, cepatnya sampai kat kelas whatsoever semua. So saya speechless time tu, barulah saya realize yang betul lah kan, betul lah apa yang orang cakap, kalau bahasa bahasa Mak Salehnya, what you think kan, itu yang kita akan dapat. Apa yang anda fikirkan, itulah yang akan jadi. So benda tu memakan masa lebih kurang 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. 2 tahun masuk dalam kepala otak, di mana saya bersyukur kan, saya stop untuk mengeluh, saya stop untuk blaming, saya stop untuk untuk membenci sesiapa sahaja. So saya stop 4 perkara tadi. So dia memudahkan untuk saya install kan apa yang saya nak dalam hidup saya. So alhamdulillah benda tu memerlukan 2 tahun masa, daripada semester 1, akhir semester 1 sampai semester 5. So memakan masa 2 tahun. So alhamdulillah ketika tu, apabila saya balik, saya tak ingat, mungkin 2 ke 3 minggu selepas pendaftaran tu saya balik dan saya ambil motor. Saya ambil motor ke UiTM Lungun dan start menjalani kuliah dengan gembira, dengan ceria. Sebab apa? Sebab ada motor, tuan dan puan. Dan ketika itu saya fikir motor je, tuan-tuan, bukannya perlukan helikopter, perlukan Superbike, tak. Motor EX5 sahaja kan. Dan alhamdulillah benda tu terjadi. So relate dengan topik pada malam ni, iaitu 4 golongan yang kita perlu menjauhkan diri supaya kita akan kita akan dekatkan dengan kejayaan, kita dapat dekatkan diri kita dengan kebahagiaan, ketenangan dan and so on. Okay.
So okay, terima kasih yang bersama saya pada malam ni. Thank you so much Encik Azira Hussein, Azhar Diva, Tuan Saifarul Afendi. Oh, ini antara otak-otak dalam komuniti Jilera, Tuan Saifarul, dan Tuan Muhammad Azam, Tuan Muhammad Nur Azam Tuan. Terima kasih yang bersama saya live pada malam ni. So lebih kurang jam tepat pada 10.54. So saya rasa itu sahaja daripada saya pada malam ni perkongsian, dan doakan saya supaya istiqamah, konsisten untuk memberi manfaat pada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat perjuangan di di media sosial iaitu Facebook. So saya doakan kita semua kan dijauhkan daripada 4 golongan tersebut dan dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan segala urusan semudah-mudahnya, dan but not least saya doakan supaya kita diberkati, disayangi dan dirundui oleh para malaikat dan para rasul, InsyaAllah. Allahumma amin. So okay, itu saja daripada saya, Raja Syafiq. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan untuk kita semua. Jumpa anda di angkasa kejayaan, kebahagiaan dan keharmonian. Okey, terima kasih pada semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.